dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya, Meme, selaku hos anda untuk episod Influencer Japan kita yang ke-11. Bersama saya di studio hari ini, Puan Audrey G. Pimping, Ketua Bahagian Servis Sarawak, yang akan menemani saya bagi membicarakan topik kita pada hari ini, iaitu kios servis Sarawak. Dengan perjalanan hidup yang kian sibuk, semestinya rakyat inginkan servis kerajaan yang lebih mudah dan selesa untuk diakses. Oleh itu, pada 2 Disember 2018, servis Sarawak yang berkonsepkan One Government at Your Service telah diwujudkan, yang merupakan sebuah pusat yang menyediakan perkhidmatan sehenti bersepadu yang mesra pelanggan daripada pelbagai agensi kerajaan. Perkhidmatan ini disampaikan melalui beberapa saluran dan antaranya adalah kios servis Sarawak. Baiklah, Puan Audrey, mungkin Puan boleh kongsikan apakah perkhidmatan yang ditawarkan melalui kios servis Sarawak ini? Okey, Mimi. Untuk makluman, perkhidmatan utama kios servis Sarawak pada masa ini memberikan tumpuan kepada perkhidmatan bayaran bil sehenti. Setakat ini, ia menerima bil elektrik, bil air, termasuk Jabatan Bekalan Air Luar Bandar, Lembaga Air Sibu, Lembaga Air Kuching, Laku. Selain itu, dia juga menerima bil Sarawak Gas, cukai pintu untuk semua pihak berkuasa tempatan di seluruh Sarawak. Bayaran balik pinjaman perumahan Housing Development Corporation juga dapat dibayar melalui kios dan lain-lain bil. Selain pembayaran bil, kios ini juga membolehkan orang awam membuat pengesahan Sarawak ID. Untuk maklumat, Sarawak ID merupakan ID tunggal untuk log masuk ke pelbagai sistem ataupun aplikasi kerajaan Sarawak. Pengesahan Sarawak ID ini membolehkan orang awam untuk akses maklumat profil ID kendiri dan mengemaskini maklumat asas seperti alamat rumah, email dan nombor telefon bimbit melalui kios. Bagaimana pula kios ini dapat memudahkan urusan pengguna? Di kios servis Sarawak, semua bayaran dapat diteruskan walaupun tiada bil diterima ataupun bil tertunggak kerana sistem kami telah berintegrasi dengan sistem agensi. Apabila kita masukkan nombor akaun ataupun nombor bil lama, sistem akan mendapatkan maklumat bil terkini dari sistem agensi. Dengan itu, pengguna juga boleh menggunakan kemudahan ini untuk mengemak bil terkini yang dikeluarkan dan maklumat tunggakan semasa. Selain itu, bagi memudahkan carian bil untuk bayaran, beberapa pilihan disediakan di kios servis Sarawak. Pertamanya, melalui MyCard. Pengguna boleh masukkan MyCard pada slot di kios dan sistem akan mencari akaun ataupun bil yang didaftar di bawah pengguna tersebut. Ini mengedarkan mereka yang tidak bawa bil ataupun tidak ingat nombor rujukan bil ataupun akaun. Pada masa ini, kemudahan ini disediakan bagi bil elektrik, bil air jebab, Jabatan Bekalan Air Luar Bandar, Sarawak Gas dan cukai pintu. Cara kedua ialah melalui masukkan nombor rujukan bil ataupun akaun. Ketiga, imbasan kod QR. Pengguna juga boleh mengimbas kod QR yang terpapal dalam bil untuk membuat carian bil. Cara ini lebih menjibatkan masa kerana pengguna tidak perlu type maklumat akaun ataupun bil secara manual dan juga akan mengurangkan kesalahan wrong entry. Mungkin Puan boleh berikan apakah kelebihan yang dapat dinikmati oleh pengguna yang menggunakan kios ini? Okey. Kios servis Sarawak memaparkan maklumat terkini, termasuk jumlah tunggakan semasa pada saat pengguna membuat bayaran bil. Ini boleh membenarkan pengguna menetapkan jumlah bayaran yang betul. Bagi bil cukai pintu, kios servis Sarawak ini agak unik kerana dia akan mempaparkan senarai bil tertunggak dari tahun-tahun lepas. Ini boleh menjadikan peringatan kepada mereka yang terlepas bayaran untuk cukai pintu tahun-tahun lepas. Kerana untuk tahun tunggakan, bil tunggakan, ia akan mengenakan surcharge untuk cukai pintu. So, untuk tidak mengelakkan bayaran surcharge, so baiklah pengguna bayar semasa bil semasa. Kiranya bayar on time lah, secara yes, on time. betul. And then, pengguna boleh membayar bil dengan 3 cara. Melalui kad debit, kad kredit dan SP Global, merupakan e-wallet kerajaan Sarawak. So, selain daripada mengeluarkan resit cetakan terus dari kios, kios ini juga menyediakan kemudahan untuk email resit ke akaun email yang dimasukkan. Dengan menyimpan resit digital, pengguna tidak perlu bimbang kehilangan resit.
Selain itu, kios ini juga menyediakan kemudahan pengguna untuk mengemak sejarah pembayaran melalui kios yang dilakukan sebelum ini dan boleh cetak semula resit ataupun mohon resit email secara digital. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengingatkan mereka yang membuat bayaran melalui kios servis Sarawak untuk mengingat nombor telefon yang dimasukkan semasa membuat bayaran kerana ia akan jadi rujukan untuk mengemak semula sejarah bayaran bil tersebut. Okey, sebentar tadi Puan ada menyebut pembayaran boleh dibuat melalui beberapa kaedah iaitu kad debit, kad kredit dan juga SPay Global iaitu sebelum ini dikenali sebagai Sarawak Pay. Yes, betul. Sekiranya lah pengguna tidak mempunyai tiga-tiga kaedah pembayaran ini, tidak menggunakan tiga-tiga ini, adakah dia boleh dibuat secara pembayaran secara tunai? Untuk maklumat ini semua, kios tersebut tidak menerima wang tunai. Hanya untuk kad dengan e-wallet. Kalau mau bayaran secara tunai, perlu pergi ke kaunter perkhidmatan servis Sarawak. Kiranya memang tak secara tunai lah. Betul, betul. Alright, okey. Untuk soalan seterusnya, adakah kios ini hanya terdapat di pusat servis Sarawak ataupun turut diletakkan di lokasi lain yang strategik seperti di pusat membeli belah yang menjadi tumpuan orang ramai? Selain pusat servis Sarawak Kuching, Serian, Sri Aman, Sibu dan Miri, kios ini diletakkan di tempat yang strategik dan mudah diakses oleh orang awam. Setakat ini, kios servis Sarawak diletakkan di Summer Mall di Samarahan, Eastern Mall di Siburan, Singkuang Shopping Mall Sibu, Imat Riam Miri. Ia juga diletakkan di Pejabat Jebab, Betong dan Lawas, Pejabat Daerah Selangau dan juga Pejabat Lembaga Kemajuan Bintulu di bangunan Perbinda. So dia merangkumi keberbagian lokasi. Ada yang shopping mall, ada yang pejabat kerajaan. Okey, mungkin Puan boleh kongsikan kepada penonton kita apakah contoh-contohnya promosi yang diberikan? Untuk promosi, pihak our staff akan pergi ke site, contohnya Summer Mall. Kami akan turun padang dekat Summer Mall sana, set up booth and then share to them maklumat mengenai servis Sarawak. Kebanyakan orang mungkin tidak familiar apa itu servis Sarawak. So kami akan kongsikan ini adalah inisiatif kerajaan untuk towards digital economy. So kami akan menyediakan perkhidmatan kerajaan melalui pelbagai saluran. Salah satunya ialah kios. Selain itu, kami akan menunjuk cara untuk memuat turun apps dari iOS ataupun Android ataupun Huawei. Selain itu, pihak kami juga akan sediakan kaunter untuk membuat query. Sekiranya mereka tidak yang jalan pergi shopping, tak tahu, tak ingat nombor bil rujukan, tak ingat apa-apa, so kami akan sedia membantu mereka supaya mereka akan nolong mereka selepas download apps, akan terus subscribe the bill, lepas tu terus buat bayaran, supaya mereka akan mendapatkan pengalaman from A to Z bagaimana untuk download sehingga membuat bayaran. Ya, okay. Betul. Sekiranya melihat di Facebook Servis Sarawak, yang saya nampak adalah ketika Servis Sarawak membuat roadshow, terdapat voucher-voucher yang diberikan, betul? Betul. Ini adalah untuk menggalakkan orang ramai menggunakan apps dan menggunakan e-wallet Kerajaan Sarawak SPay Global. So kami menggalakkan dengan membuat bayaran, kami akan bagi voucher RM3, RM5. Buat masa sekarang, promosi masih ongoing. So semua digalakkan untuk mendownload apps ataupun pergi kios untuk membuat bayaran. Sekiranya orang ramai ingin mengetahui lebih lanjut jadual promosi, boleh rujuk kepada laman web sosial media Servis Sarawak di Facebook. Hasrat kami ialah untuk setiap pusat mesti ada satu kios. So kami akan membuka pusat di setiap bahagian Sarawak. So kami sudah buka 5. So ada 7 lagi untuk bakal dibuka. So ada 7 lagi kios akan diletakkan di pusat Servis Sarawak. Dengan adanya Servis Sarawak ini dapat membantu rakyat dalam memudahkan urusan mereka, terutamanya dari segi perkhidmatan kerajaan, urusan pembayaran bil dan juga lain-lain. Dan kepada yang sedang menyaksikan kami, jangan lupa untuk like, share dan subscribe media sosial JAPAN Sarawak untuk lebih informasi. Sampai berjumpa lagi.